Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15, saya akan berusaha menangi hati pengundi Sungai Buloh. Kenyataan timbalan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan bahawa Parlimen Sungai Buloh sebagai kawasan selamat bukanlah tiket kepada Khairi Jamaluddin untuk bersenang-lenang. Khairi yang dicalonkan di kerusi itu pada pilihan raya umum ke-15 berkata, beliau tetap akan menggiatkan usaha bagi memenangi hati pengundi di kawasan berkenaan. Saya akan berusaha sungguh-sungguh dan jumpa pengundi untuk kempen, InsyaAllah, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program penerangan COVID-19. Beliau mengulas kenyataan Muhammad Hassan semalam yang mengikis dakwaan tindakan parti meletakkan Khairi di Parlimen Sungai Buloh sebagai pembunuh karya politik Menteri Kesihatan itu. Sebaliknya, beliau berkata kerusi yang merangkumi 70% pengundi Melayu itu adalah kerusi amat selamat. Khairi sebelum ini memaklum Parlimen Sungai Buloh yang ditandinginya bukanlah kawasan putih atau kelabu, sebaliknya kawasan gelap gelita. Berikutan itu, Khairi yang mengakui beliau sebagai calon underdog berjanji tidak akan membiarkan parlimen yang dipegang oleh pembangkang sejak 3 penggal yang lalu itu akan jatuh ke tangan mereka buat pertama kali keempat. Selasa lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan Khairi yang juga penyandang kerusi Rembau sebagai calon Parlimen Sungai Buloh, manakala PKR pula sebelum ini mengumumkan pencalonan timbalan Ketua Penerangan satu parti itu, Datuk R. Ramanan. Pakatan Nasional juga mengumumkan wakil gabungan daripada PAS Muhammad Ghazali, Muhammad Hamin sebagai calon. Sebelum ini, Sungai Buloh adalah kerusi campuran yang disandang R. Sivarasa dan dari PKR sejak 2008. PRU 14 dalam saingan P107 Sungai Buloh, Sivarasa meraih 43,631 undi, menewaskan Nurida dari PAS yang memperoleh 977,000 undi dan Prakash Ro mewakili BN 16,681 dan Zainul Rizam Muharam dari Parti Sosialis Malaysia 642. Secara tradisi, Sungai Buloh ditandingi oleh MIC, namun parti itu turut kalah pada PKR 3 penggal berturut-turut. Dalam pada itu, pengulas mengenai kenyataan timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, bahawa Khairi tetap dikerat oleh Ahmad Zahid walaupun menangi kerusi berkenaan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kanan parti pembangkang itu kerana prihatin dengan kerjaya politiknya. Terima kasih kepada kawan baik yang prihatin mengenai masa depan kerjaya saya. InsyaAllah, fokus saya sekarang nak tenangkan Sungai Buloh, itu jadi tumpuan saya. Penerimaan Alhamdulillah baik, tapi kita kena sentiasa ingat, ini kawasan yang kita kalah majoriti kurang 26,000 undi, jadi bukanlah satu kawasan yang mudah, bukan satu kempen yang mudah, jadi kita kena kerja kuat, katanya. Ketika ditanya adakah kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi itu hanyalah sebagai satu perang psikologi untuk mematahkan semangatnya sebagai underdog, Khairi enggan mengulas lanjut. Susahlah nak cakap kawan saya ni, dia kawan baik saya, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PH yakin sapu bersih kerusi parlimen di KL, kata Rafizi. Pakatan Harapan yakin mampu menyapu 11 kerusi parlimen di wilayah persekutuan selain 19 daripada 22 kerusi di Selangor PRU 15 ini. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata pihaknya turut menjangkakan PH bakal melakukan kejutan besar di Negeri Sembilan selain berpotensi memenangi 13 hingga 15 kerusi di Johor. Beliau berkata bacaan itu diperoleh berdasarkan kajian syarikat tinjauan awamnya Invoke Malaysia dengan mengambil kira situasi semasa. Mengulas lanjut, katanya beliau, sokongan Negeri Sembilan terhadap PH adalah lebih baik berbanding PRU 14 pada 2018. Sebanyak 10 kerusi parlimen sedia ada di wilayah persekutuan. Kita akan berjaya bertahan dan kalau kena cara boleh sapu bersih semua 11 kerusi. Di Selangor ditambah dengan perpecahan dalam UMNO, Tan Sri Nur Omar menangis setiap malam digugurkan pertahan kerusi Tanjung Karang. Saya tidak bimbang, kita dalam keadaan baik untuk menang 19 hingga 20 kerusi. Sementara itu di Negeri Sembilan,
Daripada gaya sekarang, negeri itu sedang mendahului. Kalau ada kejutan besar, ia akan datang dari Negeri Sembilan, katanya pada ceramah Mega Ayu Malaysia Kita Boleh di Sini malam tadi. Pada PRU14 4 tahun yang lalu, PH berjaya membentuk kerajaan dengan majoriti muda apabila meraih 113 kerusi yang disumbangkan daripada gabungan parti PKR Bersatu DAP dan Amanah. Namun pentadbiran PH hanya mampu bertahan selama 22 bulan sebelum ia digantikan dengan kerajaan PN yang dibentuk hasil daripada langkah Sheraton 2020. Pada masa sama, Rafizi juga calon comeback to Parlimen Pandan. Berkata beliau turut mengingatkan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan supaya berhati-hati kerana Rembau bukanlah kerusi selamat buat bekas Menteri Besar Selangor 9 itu. Beliau berkata strategi Barisan Negeri iaitu Nash BN meletakkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh, Selangor bagi beri laluan buat ahli Dewan Undangan Negeri Adun rantau itu dikhawatiri boleh makan diri. Jadi Tokmat hati-hati, Rembau tak selamat. Yang paling sedih untuk Tokmat kalau campak KJ ke Sungai Buloh, dia ingat dia selamat, dia kalah kat Rembau, katanya. Rafizi berkata bagi Perak, Presiden PKR Datuk Seri Anwar juga calon Parlimen Tambun sedang berusaha merampas semula negeri yang berjaya dibentuk selepas PRU14 namun turut tumbang selepas langkah Sheraton. Selain itu, gelombang sedia ada perlu ditambah baik untuk PH meraih kerusi di Melaka, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sehari selepas pengumuman iaitu penamaan calon pembukaan tirai PRU15, Rafizi sudah bersuara kembali seakan tidak puas hati. Yang berbunyi, tunggu pendedahan kepincangan PN Isnin nanti, kata Rafizi. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memaklumkan akan mendedahkan lebih banyak kepincangan dan rasuah yang berlaku sepanjang pentadbiran Perikatan Nasional selama 30 bulan pada Isnin ini. Beliau yang juga calon Parlimen Pandan mendakwa peluru yang akan dilontarkan Isnin ini membabitkan kepincangan didalangi UMNO Bersatu dan PAS yang terpalit dengan rasuah bernilai bilion ringgit. Mereka asyik cakap keburukan 22 PH mentadbir, tetapi saya ada banyak peluru untuk didedahkan minggu depan, katanya. Kenapa nak tunggu minggu depan? Sebab saya nak bagi mereka tidak tidur malam. Saya tidak ada apa-apa dengan pendedahan, jadi beginilah saya akan bully mereka. Biarkan Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Zahid Hamidi fikir apa yang nak keluar ini, katanya ketika berucap pada ceramah Mega Ayu Malaysia Kita Boleh di Sini. Ogos lalu Rafizi mendedahkan berhubung isu projek kapal tempur pesisir LCS oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dengan beberapa dakwaan. Antaranya, Bonstead Naval Shipyard Sendirian Berhad menerima dokumen sebut harga daripada Naval Group yang dikenali sebagai DCNS sebelum surat lantikan LOA Kerajaan Malaysia.